Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan marilah bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini akan diberkati dan kehidupan abadi di akhirat nanti. Hasad dengki menghakis kebaikan. Sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita yang singkat di dunia ini merupakan peluang keemasan untuk semua kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya sebelum ajal menjemput kita. Sebab itu tuan-tuan, sementara masih bernapas, sihat dan bertenaga, marilah sama-sama kita mentarbiah diri kita sebagai orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal soleh kita, dengan beristighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki dan perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Sedang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asas kepada kerukunan hidup bermasyarakat majmuk ialah memastikan keadaan aman dan harmoni yang dinikmati sentiasa sama-sama kita pelihara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap komuniti wajib menghargai kerana mahu mensyukuri kepelbagaian yang ada, iaitulah dengan mengelakkan diri kita daripada melakukan sesuatu yang boleh mengganggu gugat kesatuan dan perpaduan negara. Maknanya tuan-tuan, setiap ahli keluarga maupun anggota masyarakat hendaklah sentiasa berusaha menyingkirkan sifat-sifat mazmumah yang buruk, yang merugikan, seperti hasad dengki, berburuk sangka, ada sifat fitnah memfitnah, caci mencaci, pulau memulau dan sebagainya. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ada nanti rasa kurang senang dengan kemajuan serta kemewahan hidup yang dikecapi oleh orang lain, kerana sesungguhnya tuan-tuan, inilah resam dunia. Akan ada orang yang sebangsa dan seagama maju, kaya raya dan berjaya. Akan ada juga orang yang berfikiran negatif, lantas mereka mahu melakukan tohmahan kononnya kemajuan serta kejayaan yang diperoleh itu hasil daripada pinjaman, hasil daripada rasuah, hasil daripada tipu daya dan sebagainya. Ironinya tuan-tuan sedang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, apabila bangsa lain maju, berjaya serta kaya raya, jarang sekali yang mempersoalkan bagaimana mereka memperolehi kelebihan tersebut. Senario ini tuan-tuan mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak kena, yakni berkemungkinan hati kita sudah diselimuti sifat cemburu
dan hasad dengki terhadap saudara seagama yang lebih kehadapan dalam pelbagai bidang. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perasaan kurang senang adalah benih sifat iri hati dan hasad dengki. Iri hati ini tuan-tuan dicetuskan melalui perasaan ego, melalui perasaan sombong kita sehingga tidak boleh menerima kadangkalanya teguran serta melihat orang lain lebih daripadanya. Lantas tuan-tuan, rasa iri hati ini membuahkan pula sifat atau penyakit yang dilabelkan sebagai perasaan hasad dengki. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad berasal daripada bahasa Arab yang bererti dengki. Apabila dua perkataan ini digabungkan tuan-tuan, menjadi hasad dengki dalam bahasa harian kita. Hasad dengki bermaksud perasaan inginkan agar nikmat, kelebihan, kebolehan dan keistimewaan yang ada pada orang lain terhapus, tetapi dia akan merasa gembira jika dia termasuk dalam kumpulan yang memperolehi kelebihan serta keistimewaan berkenaan. Justru itu tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad dengki ini adalah sifat mazmumah yang paling kerap melanda diri manusia. Dalam menghuraikan persoalan sifat keji ini, Imam Al-Ghazali menyenaraikan 3 ciri. 3 ciri orang yang berdengki. Yang pertama sekali tuan-tuan, menginginkan agar kenikmatan atau kelebihan lenyap daripada orang lain dan mengharapkan agar kenikmatan itu berpindah kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kata Imam Ghazali, menginginkan agar kelebihan yang dimiliki oleh orang lain itu lenyap meskipun dia sendiri tidak dapat memilikinya disebabkan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Yang penting baginya ialah orang itu jatuh dan hilang kelebihannya. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, merasa sakit hati apabila orang lain melebihinya walaupun dia tidak berbuat sesuatu untuk menjatuhkannya. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, sehubungan itu seorang yang berpenyakit hasad dengki akan sentiasa berasa gelisah, tidak senang hati tatkala melihat apa yang dimiliki oleh orang lain yang didengkinya. Tuan-tuan, apabila perasaan itu tidak lagi dapat dikawal, maka si pendengki akan menyusun strategi agar hasrat buruk tercapai dengan apa cara sekalipun. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya perasaan dengki adalah satu perangai yang atau sifat buruk yang telah menghinggapi manusia sejak dari dulu lagi. Ia bukan sahaja tuan-tuan terjadi dalam dunia politik, perniagaan, pekerjaan, persahabatan, malahan turut berlaku dalam suasana kekeluargaan. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah Nabi Yusuf yang dicampakkan oleh saudara-saudaranya ke dalam telaga kerana dengki juga. Yang sangat disayangi Nabi Yusuf ini oleh ayahnya sendiri, iaitulah Nabi Yakub. Hal ini terakam melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-8 hingga 9 yang bermaksud kisah itu bermula tatkala saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata. Ramai di antara mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu itu tertumpu kepada kamu semata-mata dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Surah Yusuf ayat yang ke-8 hingga 9. Tuan-tuan sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpenyakit hasad dengki disifatkan sebagai kufur nikmat kerana seolah-olah tidak reda dengan ketentuan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila hasad bermaharajalela menguasai diri seseorang, maka segala kebaikan akan terhakis. Amaran serta peringatan ini terangkum
dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad dengki, kerana ia akan menghapuskan kebaikan seperti mana api menghapuskan kayu. Sunan Abi Daud. Tuan-tuan sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saranan serta anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah kita semua junjung. Mari kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran ada menyebutkan, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha laghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan dan menganiaya diri sendiri, kemudian memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapati Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.